Wow, ini satu lagi pendedahan paling luar biasa membabitkan Sanusi. Menurut Harapan Daily, dalam laman Harapan Daily, memetik sebagai berkata, Sanusi mendedahkan ada pistol dalam kereta 24 jam. Ini menjadi persoalan kita. Ada rakan saya bertanya tadi, kata dia, adakah YB mempunyai lesen untuk memiliki pistol sepanjang waktu 24 jam? Menjadi persoalan kita ialah, adakah pistol yang Sanusi dedah itu ada lesen? Kalau ada lesen, untuk apa pistol tersebut? Dan mungkinkah pistol tersebut digunakan untuk mempertahankan diri? Takut sangatkah Sanusi ini dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau? Sampai pistol pun ada dalam kereta 24 jam. Woi, bahaya juga nih kalau begini. Bayangkanlah kalau kereta tuh hilang, pistol itu pergi kemana? Karena Sanusi kata 24 jam. Makna kata, apa yang didedahkan oleh Sanusi ini, sepanjang waktu ada pistol. Hai, bahaya nih Pak Sanusi. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendedahkan dalam kenderaannya sepanjang masa ada pistol sebagai langkah keselamatan. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu berkata, senjata itu dibawa sebagai persediaan susulan maklumat adanya rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sejak 6 bulan lalu. Oi, kalau betul ada mau menangkap dia, takkanlah pihak berkuasa tempatan yaitu PDRM yang mau tangkap dia pun, dia perlu juga pistol. Siapa yang mau tangkap dia selain PDRM? Aduh, aku kadang-kadang terpikir Sanusi ini memang agak pelik juga lah sedikit kan. Tapi tak apalah, dia lebih pintar daripada akulah sebab dia menteri besar. Dia berkata maklumat diterimanya daripada rakan itu memberi amaran bahawa tindakan akan diambil susulan kritikan terbuka kepada pihak tertentu. Plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah, saya ada intelijen saya, kata Sanusi. Jumpa orang tu pesan jaga-jaga, ada orang nak buat sesuatu kepada saya. Tapi selama tu dia tak pernah ditangkap kerana menurut macam yang Anwar Ibrahim kata, macam manapun dia dikritik, macam manapun dia dicerca, dimalukan dan sebagainya, Anwar Ibrahim kata dia tidak mau ambil tindakan undang-undang selain undang-undang saman fitnah. Tapi untuk akta hasutan, Anwar kata tidak sekali-kali. Tapi oleh kerana Sanusi menghina Sultan Selangor, didakwa menghina Sultan Selangor dan juga mempertikaikan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh yang di-Pertuan Agong. Itulah sebabnya beliau ditangkap dan dihadapkan kepada pengadilan di pendakwaan. Bukan sebab dia mau ditangkap, sebab perkara yang sebelum itu. Jadi apa kaitannya? Tak tahulah, anda fikirlah sendiri. Sejak bila dia rasa takut ni pun kita tak tahu. Yang dia ditangkap tu sebab dia hina Sultan. Bukan kerana selama ini ada mau tangkap dia. Tiadalah. Saya rasa tak perlulah untuk takut-takut. Untuk keselamatan saya ada pistol dalam kereta 24 jam, ada 2 kelopak, 14 peluru, 1 kelopak. 24 jam berjaga-jaga, takut orang buat jahat. Orang tak buat jahat, saya tak buat jahat pada orang. Tegas Sanusi lagi. Wah, ini pendedahan paling luar biasa pernah saya dengar. Tak pernah saya dengar ahli politik berani cakap dia ada pistol 24 jam di kereta. Jangan-jangan lepas ini PDRM akan buka lagi kertas siasatan berkaitan dengan pengakuan Sanusi yang luar biasa nih. Dia mengaku ada pistol 24 jam dalam kereta. Jangan-jangan nanti polis akan mengambil siasatan terbaru untuk Sanusi. Itulah. Sanusi ini kadang-kadang dia cakap main hambur je kan. Macam itulah. Lepas tu baru dia cakap orang putar belit, kata dia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah gelombang PN di Padang Awam, Kuala Ketil, Kedah malam tadi. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Perikatan Nasional untuk itu berkata tindakan menangkap dan menggarinya sebagai langkah menjatuhkan moral dan menghilangkan kredibilitinya. Saya tak pastilah Sanusi ada digari atau tidak, saya tak pernah nampak lah. Kamu ada nampak videonya, dia digari atau tidak? Anda tunjukkanlah kalau adalah. Harap-harap dia tidak digari lah. Nah, jarang sekali polis ini menggari orang yang belum bersalah. Tapi banyak juga lah ahli politik ni kata dia digari. Rupa-rupanya tipu, dia sembunyikan tangan. Tapi untuk Sanusi, saya tak pasti. Dia digari atau tidak, tapi dia kata
tindakan menangkap dan menggarinya itu sebagai langkah menjatuhkan moral beliau. Sudah 6 bulan kawan-kawan pesan, yang penting tangkap gari saya, kata beliau. Yang saya heran, dia samakan pula dengan Anwar Ibrahim yang baru jadi Perdana Menteri 8 bulan. Jadi dia kata 6 bulan. Kenapa tidak dulu 2 tahun sebelum dia jadi ketua menteri di Kedah? Itu yang menjadi betul-betul menghairankan kita. Semoga dengan pendedahan ini Anda tahu siapa Sanusi. Dia lebih bahaya daripada bukan lebih bahaya. Dia dalam kedudukan yang sangat bahaya sehingga kan dia perlu pistol 24 jam. Wah, tak apalah. Kita doakan semoga Sanusi selamat dan harap-harap tidak ada apa-apa berlakulah dengan adanya pistol di tangan dalam kereta Sanusi tersebut. Dan kita harap tiadalah siasatan baru untuk Sanusi pula berkaitan pistol yang dia akui itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal RII di Kedah. Siapa sebenarnya yang melindungi aktiviti perlumbungan haram seperti yang didedah SPRM? Perkara ini yang ditunggu-tunggu oleh Anda. Mungkin dalam konten kali ini Anda mendapat jawabannya. Siapakah yang melindungi orang yang melakukan perlumbungan haram di Kedah itu, yang telah pun didedahkan, yang bakal didedahkan oleh SPRM. Perkara ini pastinya ditunggu-tunggu dan pastinya juga yang melibatkan penantian dan juga debaran kita semua. Terutamanya yang melibatkan MBI di bawah pemerintahan Kedah, di bawah Menteri Besar Sanusi Maknor. Siapa yang melindungi aktiviti perlumbungan haram di Kedah? Itu persoalan paling besar untuk kita semua pada malam ini. Anda boleh tinggalkan komen Anda, mungkin Anda mempunyai cluenya. Ketika umat Islam di negara ini menyambut kedatangan Ma'al Hijrah, SPRM telah menahan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah. Turut ditahan bersama beliau adalah seorang lagi wanita berjawatan pengarah di sebuah syarikat. Mereka ditahan di 2 lokasi yang berasingan, yaitu di Alos Seta Kedah dan Shah Alam Selangor. Kedua mereka ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Ianya berkaitan dengan dakwaan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor pelumbungan membabitkan nilai rasuah lebih Rm13 juta. Mahkamah Magistrate Alos Seta dan Mahkamah Magistrate Shah Alam telah mengeluarkan penahanan reman selama 3 hari terhadap mereka. Magistrate Wan Sahida Abdul Rahim di Mahkamah Magistrate Alos Seta dan Magistrate Nur Syakira C. Hasim di Mahkamah Magistrate Shah Alam selepas permohonan reman dibuat SPRM. Menurut sumber SPRM, aktiviti pelumbungan yang dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Siapakah yang melindungi perlumbungan haram tersebut? Kerana sumber SPRM ini telah mendedahkan aktiviti perlumbungan yang dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Yang pastinya sejak tahun 2020, Kedah diperintah oleh siapa dia? Anda boleh tulis sendiri dalam ruangan komen. Anda tahu siapa pemerintah pada waktu itu selepas langkah menjatuhkan kerajaan pada waktu itu. Makna kata adalah orang-orang tertentu, pihak berkuasa tertentu yang menjadi dalang sejak tahun 2020 tersebut. Dan yang pastinya ini semua di bawah pemerintahan Menteri Besar Kedah, yaitu Sanusi Maknor. Kita tak tahu siapa yang terlibat di dalam melindungi pelumbungan haram ini, dan kita harap pihak berkuasa dapat mendedahkan nama tersebut tidak lama lagi. Persoalannya sekarang, siapakah pihak berkuasa yang berkuasa di MBI Kedah yang telah memberikan perlindungan melakukan perlumbungan haram tersebut? Untuk rekod, MBI Kedah berada di bawah kawalan sepenuhnya oleh pengerusi MBI Kedah.
dan beliau juga merupakan Menteri Besar yang memegang jawatan ketika itu. Siasatan awal telah mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah lebih Rm13 juta. Ianya diberikan syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram dalam tempo tahun 2020 hingga 2023. Kalau ini benar-benar berlaku dan seperti yang telah disyaki ini membabitkan rasuah 13 juta, menjadi persoalan saya ialah berapakah jumlah keuntungan syarikat atau orang yang melakukan perlombongan haram tersebut. Kerana mereka mampu membayar 13 juta sebagai sogokan. Coba fikirkan berapa keuntungan mereka kalau sogokan pun sudah berjumlah 13 juta. Dan 13 juta itu kalau diedarkan, diberikan kepada penduduk tempatan, berapa besarkah kesannya pembangunan terhadap tempat tersebut. Tapi siapa yang sakau, kita pun tak tahu. Pada tahun 2020, syarikat tersebut mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Kedah bagi menjalankan aktiviti perlombongan unsur nadir bumi RII. Namun setakat ini tiada kelulusan diberikan oleh kerajaan negeri berhubung permohonan syarikat terbabit. Syarikat terbabit untuk menjalankan aktiviti unsur nadir bumi tersebut. Tetapi kegiatan melombong unsur nadir bumi telah dikesan secara aktif di kawasan tersebut. Adakah Menteri Besar turut terlibat dalam skandal tersebut? Penulis tidak mahu membuat sebarang spekulasi. Atau saya pun tidak mahu membuat sebarang spekulasi. SPRM sudah pun membuka kertas siasatan dalam Seksyen 17 dalam kurungan E dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 terhadap Menteri Besar. Sama-sama kita tunggu hasil siasatan penuh SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam, Mahathir muncul dalam pentas Perikatan Nasional. Akhirnya Mahathir kantoi dan ini pula yang berlaku terhadap beliau. Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu bantu saya tekan butang subscribe di ruangan butang subscribe. Kena tekan butang subscribe itu percuma dan sila juga tinggalkan komen Anda untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Dakwaan Tun Mahathir terhadap kerajaan perpaduan sebenarnya tidak berasas. Itu adalah jawapan kepada apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir Mohamad berkata adalah kleptokrasi sangat tidak berasas, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukanlah individu yang mengumpul kekayaan melalui kedudukannya. Timbalan Ketua Pengarah Keadilan Parti Keadilan Rakyat PKR Razif Rakimin berkata, Anwar juga bersih daripada sebarang pertuduhan maupun terkait dengan sebarang isu rasuah serta salah guna kuasa. Banding dengan Tun Mahathir yang sekarang ini sudah pun terpalit dengan perkara tersebut. Begitu juga apabila beliau mengatakan kerajaan hari ini kerajaan kaki strokrasi, yaitu kerajaan yang tidak tahu memimpin. Apa yang kita lihat hanya dalam tempoh 8 bulan, kerajaan ini menunjukkan kecemerlangan, kata beliau lagi. Betul, dalam masa tempoh 8 bulan, pelbagai perkara luar biasa telah dapat dicapai oleh Anwar Ibrahim. Salah satunya ialah negara Malaysia kini kembali semula dihormati dan dikenali di serantau dunia. Dan berpusu-pusulah pemimpin luar negara datang ke Malaysia. Dan mustahil Malaysia ini tidak tahu dipimpin kalau Elon Musk yang kaya raya itu, yang penuh dengan kebijaksanaan, orang terkaya, bahkan sumber pelaburan terbesar di dunia itu mahu datang ke Malaysia kalau Malaysia ini tidak tahu memimpin. Apa maksud Mahathir bahwa kita tidak tahu memimpin, kerajaan tidak tahu memimpin? Adakah maksud Mahathir ini ialah hanya tahu memimpin kalau ikut apa yang beliau mahu, ikut apa yang beliau suka? Kalau tak ikut apa yang beliau suka, Tun suka, adakah itu maksudnya tidak tahu memimpin? Saya fikir mungkin itulah maksud Tun Mahathir. Saya fikir maksud Tun Mahathir itu sudah jelas. Saya mengambil contoh penurunan harga barang seperti minyak masak, harga ayam, tepung dan banyak lagi keperluan asas lain.
Malah ketika harga barang seluruh dunia menampakkan peningkatan, kerajaan hari ini juga cuba mengawal kenaikan serta mengekalkan subsidi walau berdepan dengan krisis ekonomi global, kata beliau lagi. Razif turut mendakwa ucapan Dr. Mahathir sebenarnya lebih menyindir Perikatan Nasional kerana mereka kerajaan paling gagal dalam sejarah tanah air, kata beliau lagi. Ini lebih tepat. Mahathir lupa bahawa ketika beliau berucap dalam ucapan beliau di pentas PN itu, beliau sedang menyindir Perikatan Nasional kerana Mahathir pun sebelum ini pernah menggelar Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang gagal. Jadi, adakah ini kesilapan Mahathir? Mengikuti pentas Perikatan Nasional tapi menyindir mereka pula. Kerana menurut Razif, ucapan Dr. Mahathir sebenarnya lebih menyindir Perikatan Nasional kerana mereka kerajaan paling gagal dalam sejarah tanah air. Beliau turut menyatakan bahawa bekas pengerusi Parti Perjuang Tanah Air Pejuang tersebut sudah tidak relevan lagi, apatah lagi telah ditolak oleh rakyat sehingga hilang wang pertaruhan dalam pilihan raya PRU15 yang lepas. Mahathir mungkin boleh bangga diri kerana dikutip oleh PAS yang pernah beliau gelar dengan pelbagai gelaran kesat. Namun beliau tidak sedar, beliau hanya dipergunakan di akhir hayat. Kesian Tun Mahathir. Ini adalah satu pendedahan yang memang luar biasa dan saya pun baru sedar. Mahathir ni boleh bangga, kata Razif, kerana dia dikutip oleh PAS yang pernah beliau gelar dengan pelbagai gelaran kesat. Namun beliau tidak sedar, beliau hanya dipergunakan di akhir hayat. Tak pastilah siapa yang guna siapa. Mahathir Mohamad kah yang mempergunakan PAS untuk mendapatkan semula momentum beliau, untuk mendapatkan semula pengaruh beliau, untuk mendapatkan semula maruah beliau yang tercalar dalam PRU15, ataukah PAS lah yang mengguna pakaian Mahathir Mohamad? Tak tahulah. Apa komen anda semua? Percayalah, kata Razif, apa yang keluar dari mulut Mahathir tidak boleh dipercayai seperti yang diperkatakan beberapa pemimpin PAS sebelum ini tentangnya. Jadi saudara, begitulah cerita tentang Mahathir kali ini. Apabila Mahathir sendiri terkena batang sendiri bila dia mendakwa kerajaan yang ada sekarang ini ialah kerajaan kakistrokrasi. Kakistrokrasi yang bermaksud kerajaan tidak tahu memimpin. Rupa-rupanya apabila Mahathir berkata begitu, dia sedang menyindir pula Perikatan Nasional yang menurut Razif adalah kerajaan yang paling gagal dalam sejarah tanah air. Apabila buatlah Mahathir dah kata, terima ajalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Padan muka, mulut celupar tiada injam. Itu kata-kata netizen kepada Sanusi. Saya ulang sekali lagi, apa pendapat netizen terhadap Sanusi? Mereka kata, padan muka, mulut celupar tiada injam. Itu komen netizen kepada Sanusi. Apa pula komen anda tentang isu dakwaan penghinaan Sanusi terhadap Sultan Selangor dan mempertikaikan kebijaksanaan Sultan yang di-Pertuan Agong dalam penubuhan kerajaan perpaduan? Masyarakat berbelah bahagi pandangan mereka berikutan. Tindakan polis menahan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, yang didakwa ditangkap pada awal pagi. Namun, polis telah pun memberikan penjelasan mengapa Sanusi ditangkap awal pagi. Ianya kerana Sanusi sukar dihubungi. Ditelefon dah banyak kali, tapi direjek. Itu sebabnya mereka cari Sanusi sehingga dapat. Pihak PDRM mencari Sanusi sehingga dapat. Kerana tak boleh dihubungi. Dan menurut PDRM, Ketua Polis Negara, mereka menahan Sanusi kerana mereka risau Sanusi tak akan hadir dalam pendakwaan di Mahkamah Session pada waktu itu. Selain itu, memandangkan kerisauan bahawa Sanusi tak tahu tentang perkara itu,
Dan mereka pun mencari, akhirnya dijumpai di Mount Kiara. Nah, rupa-rupanya polis itu perlu diberikan kredit, bukannya dicerca. Mereka perlu diberikan kredit, perlu diberikan pujian kerana sanggup kerja overtime. Anda faham? Awal-awal pagi mencari orang yang tak boleh dihubungi. Kalaulah Anda lah kan, kamu telefon orang itu dan Anda di-reject, apa perasaan kamu? Ini kan pula soal negara. Sedangkan kalau tukang tarik kereta, telepon-telepon, mencari kereta tersebut, bank cari kereta itu yang tak dibayar berbulan-bulan, kalau tak disambut telepon itu, mereka akan cari dan tukang tarik kereta akan cari sampailah Anda di rumah Anda. Begitulah. Ini kan pula soal melibatkan cercaan terhadap Sultan, Raja Selangor dan Sultan yang di Pertuan Agong. Bukankah perkara itu lebih besar daripada kes tarik kereta? Anda fikirkan sendiri. Namun majoriti netizen berpandangan padan muka dia. Kata mereka ekoran keceluparan mulut ketua pengarah pilihan raya PAS itu. Mereka menulis padan muka dia. Kata salah seorang daripada mereka, celupar sangat mulut tak ada injap, kata mereka, dipetik daripada Harapan Daily. Namun begitu, sebagaimana dijangka, PAS menggerakkan penyokong mereka untuk memberikan sokongan moral kepada Sanusi. PAS juga mendakwa Sanusi tidak bersalah kerana dia tidak menghina Sultan Selangor. Tapi Anwar Ibrahim telah bertanya, kalau Sanusi tak bersalah, kenapa dia menghadap Sultan Selangor minta ampun? Dan bukan menghadap, kenapa Sanusi menulis surat terhadap Sultan Selangor minta ampun? Begitu juga dengan pesuruh pejaya PAS Selangor telah menghadap Sultan Selangor untuk memohon maaf. Jadi kalau tak bersalah, kenapa menghadap dan mohon maaf, kata Anwar Ibrahim lagi. Apa pendapat kamu semua? Takkan nak salahkan pula Sultan Selangor sekali lagi. Walhal Sultan Selangor dah kata, ini bukan penyelesaiannya. Kes belum selesai, kata Sultan Selangor. Namun video yang disebarkan jelas, Sanusi memang menghina Sultan Selangor dengan mempertikaikan susur galur baginda dan mendakwa hanya Sultan Kedah sahaja yang jelas susur galurnya. Polis pula telah menggerakkan aset-aset mereka ke Mahkamah Selayang, tempat di mana Sanusi akan didakwa pagi tadi. Polis telah menahan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, jam 3 pagi tadi di hotel penginapannya bagi membolehkan beliau didakwa pagi tadi. Menurut Setiausaha Akbar Sanusi, Hilmi Khalid, Sanusi telah dibawa keluar oleh polis dari bilik penginapan beliau di hotel berkenan pada jam 3 pagi. Sanusi menginap di hotel berkenan jam 11.40 selepas selesai mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional di Ibu Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.